Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita menyambut ulang tahun keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang perlu kita lakukan ialah memugar kembali kecintaan dan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menjadikan manusia, Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang tidak ada Tuhan yang lain yang layak disembah selain daripadanya, Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Allah itulah yang mengajar kita supaya meletakkan kecintaan kita kepada Rasulnya yang diutuskan oleh Allah. Kerana besar jasa Nabi ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, besar jasa Nabi. Besar tak besar jasa Nabi yang diutuskan oleh Allah kepada kita umat manusia. Ianya diungkap oleh Ja'far bin Abi Talib. Satu peristiwa di peringkat awal perkembangan Islam. Apabila umat Islam diuji dengan begitu hebat dalam bentuk tentangan dan penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ke atas para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ada yang ditangkap, ada yang dipenjara, ada yang diseksa sampai mati. Kita baca kisah sebagai contoh. Kisah keluarga Yasir. Yasir dicekik sampai mati. Isterinya Sumayyah disula dengan menggunakan tambak. Dalam satu riwayat disebut tambak itu ditikam daripada arah duburnya sehingga keluar daripada arah mulutnya. Mati. Syahid. Penyiksaan itu berlaku di hadapan anaknya Ammar. Sehingga Ammar pengsan. Dan terkeluar kenyataan-kenyataan kufur daripada mulut Ammar. Kerana tak tahan menyaksikan penyiksaan yang dilakukan oleh kufar ke atas ibu dan ayahnya. Kita tahu cerita Bilal Ibn Rabah. Dengan iman dan kalimatut tauhid yang dilafazkan oleh beliau. Beliau ditangkap oleh majikannya. Diikat dan ditambak. Di tengah-tengah panas terik matahari di padang pasir. Diletakkan batu yang besar di atas dadanya. Memaksa supaya Bilal kembali menjadi kufur kepada Allah. Qul hubal allata wal uzza. Paksaan dilakukan kepada Bilal. Tetapi sejarah menunjukkan kepada kita, alhamdulillah, Bilal walaupun dia baru memeluk ajaran Islam, kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebabkan dia berpaling daripada ajaran Islam. Apa yang diucap oleh Bilal ialah ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, yang tidak ada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah. Begitulah penyiksaan yang dilakukan ke atas para sahabat. Nabi bimbang kalau ada di kalangan para sahabat tidak mampu berdepan dengan ancaman dan penyiksaan yang sedemikian, sehingga memungkinkan mereka kembali kepada agama asal. Lalu Nabi memerintahkan para sahabat untuk berhijrah buat pertama kalinya, meninggalkan bumi Mekah menuju Habsyah, kerana di sana ada seorang raja yang adil yang bernama Najasyi, ahli kitab. Lalu sahabat berhijrah. Ada dua delegasi. Pertama dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Yang kedua dipimpin oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Talib sewaktu berdepan dengan Najasyi telah menjelaskan satu kedudukan sebenar yang sedang dialami oleh umat Islam pada waktu itu. Kenapa menyebabkan mereka terpaksa berhijrah ke Habsyah?
Kerana kebetulannya orang-orang kafir Quraisy telah menghantar satu pasukan untuk mengejar mereka daripada belakang dan mendapatkan Najasyi, pujuk Najasyi supaya Najasyi hantar balik rombongan umat Islam ini ke Mekah supaya mereka diadili di mahkamah Mekah. Dan mereka beritahu ini adalah golongan yang telah mengkhianati agama datuk nenek moyang. Mereka telah lari daripada agama kami. Mereka mencerca agama kami. Maka layaklah kami menjatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi Najasyi yang disifatkan sebagai raja yang adil ini, dia tidak cepat membuat keputusan. Lalu dia memanggil rombongan Islam yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, lalu bertanya kepada Ja'far, apa yang menyebabkan kaum kamu marah? Apa yang menyebabkan kamu lari daripada kaum kamu? Apa yang menyebabkan agama yang kamu anut ini sangat dibenci oleh kaum kamu? Lalu Ja'far bin Abi Talib akhirnya menjelaskan kepada Najasyi. Yang ini yang saya nak fokus. Bagaimana penjelasan Ja'far bin Abi Talib telah mendedahkan bagaimana peri pentingnya perutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman. Kata Ja'far, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Kami dulu ni adalah golongan jahiliyah. Kami dulu, kami ni orang jahiliyah. Macam mana jahiliyah ni? Na'budul asnam. Kami menyembah berhala. Kami menyembah berhala. Wa naqta'ul arham. Kami memutuskan silaturrahim. Wa na'til fawahish. Kami melakukan perbuatan zina. Wa nusi'ul jiwar. Kami menyakiti jiran tetangga kami. Wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if. Orang-orang yang kuat di kalangan kami menindas yang lemah. Orang-orang kaya memeras orang miskin. Begitulah keadaan kami. Kami sembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami makan bangkai. Kami memutuskan silaturrahim. Kami berzina. Kami menyakiti jiran tetangga. Kami menindas orang-orang yang lemah. Hatta ba'asallahu ilaina rasulan minna. Sehinggalah akhirnya Allah mengutuskan seorang rasul di kalangan kami kepada kami untuk memimpin kami. Fada'ana ila Allah linuwahhidahu wa na'budahu. Yang mana rasul ini mengajak kami kepada Allah supaya kami mentauhidkan Allah dan mengabdikan diri kepada Allah. Itulah jasa terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat umat manusia dalam kegelapan menyembah berhala, undang-undang rimba di kalangan mereka dipraktiskan, kezaliman berleluasa, sehinggalah datang seorang rasul yang diutuskan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya menyelamatkan kami.